Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan semuka daripada Al-Quran. Itu muka surat 28. Muka surat 28 ayat 182 surah Al-Baqarah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Dan masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita bertemu dan bertamu di rumah Allah yang mulia ini. Dan telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah kita mengisi ruang masa maghrib isyak kita pada malam ini berada dalam majlis ilmu. Dan diawali majlis ilmu itu dengan bacaan Al-Quran satu muka surat. Mudah-mudahan diberikan ganjaran yang besar dalam usaha kita membaca yang suci Al-Quranul Karim dan memperbaiki bacaan kita, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita menyambung kembali kuliah fiqh dengan menggunakan kitab Sirrus Salikin. Dan kita sambung pada muka surat 404. Iaitulah masih lagi kita berada pada bab yang ke-6 pada menyatakan rahsia haji. Panjanglah.
Perbahasan dia panjang lah, pasal dia satu rukun. Dan kita masuk pada jumlah yang ketujuh, yang ni time frame masa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita baca dah. Klik. Dia jadi macam apa, kelak malam pula duk main itu. Tak apa. Oh, dia satu ni yang tak apa. Tak apa lah. Silau tu. Nak kena 20 sikit. Baik. Jadi kita masuk jumlah yang ketujuh. Jumlah yang ketujuh pada menyatakan segala amal haji. Malak sikit ya. Baik. Jumlah yang ketujuh. Sebelum ni jumlah yang keenam, wukuf. Cerita dalam apa itu, perbahasan dalam masa wukuf tu, bacaan doa dan sebagainya. Jadi kita masuk jumlah yang ketujuh pada menyatakan segala amal haji yang tinggal kemudian daripada wukuf di Arafah, yang selepas daripada wukuf, iaitu daripada bermalam di Muzdalifah. Selepas wukuf tu kemudian bermalam di Muzdalifah, dan bermalam di Mina, dan melontar jamrah, dan menyembelih korban atau hadiyu, binatang sembelihan, atau dam, dan bercukur dan tawaf. Dia datang secara ikut peringkat-peringkat tadi. Baik. Maka apabila berjalan daripada Arafah, kemudian daripada masuk matahari itu, maka selesai wukuf daripada Arafah, maka berjalanlah ke Muzdalifah. Selesai daripada wukuf, iaitu masa berjalan itu masuk matahari, maksudnya petang itulah, malam. Maka sekiranya ia berjalan dengan tetap dan dengan adab, dan jangan ia berlari-lari, dan jangan ia menyakiti akan orang pada ketika berjalan. Yang mana berjalan molek, jangan duk berlari, jalan macam jalan tu. Jangan duk menyakiti orang yang dalam perjalanan. Dan sunat pada ketika berjalan itu membanyakkan talbiyah serta dinyaringkan suaranya itu. Labbaik Allahumma labbaik. Sunat tu banyak serta nyaring apa kuat. Baik. Maka apabila sampai ke Muzdalifah, maka apabila sampai ia ke Muzdalifah, maka sunat ia membaca ini doa. Allahumma inna hadhihi Muzdalifah jama'ta fiha alsinatan mukhtalifah yas'alunaka hawaija muhtanifah faj'alni mimman da'aka fastajabta lah wa tawakkala 'alaik fakaffaita. Artinya, wahai Tuhanku, inilah Muzdalifah yang kau himpunkan di dalamnya. Inilah Muzdalifah, hadhihi Muzdalifah jama'ta fiha alsinatan mukhtalifah, yang engkau himpunkan dalamnya segala bahasa yang bersalah-salahan. Mukhtalifah, bahasa bersalah-salahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana orang yang datang di situ tu kan berbagai bangsa, bahasa, macam-macam. Ada bahasa Malaysia kita, bahasa Melayu. Kemudian ada daripada Arab sendiri, bahasa Arab. Kemudian daripada negara-negara Eropah pula, bahasa Inggeris. Banyak bahasa. Ada Perancis, mana mukhtalifah, banyak bahasa tu. Padahal yas'alunaka hawaija muhtanifah, padahal mereka itu berdoa akan dikau akan segala hajat masing-masing. Walaupun berlainan bahasa, jadi semuanya datang ini adalah ada hajat dia. Maka hajat masing-masing, doa masing-masing. Faj'alni mimman da'aka fastajabta lah, dimulai dengan hajat yang baru. Mereka itu berdoa akan dikau akan segala hajat masing-masing. Dimulai dengan hajat yang baharu, maka jadikan olehmu akan daku daripada orang yang meminta akan dikau. Faj'alni mimman da'aka, jadikan akan daku daripada orang yang meminta kepadamu. Kita minta kepada Allah agar Allah jadi kita orang yang minta kepada Allah. Tadi kita baca ayat menjelaskan tentang ayat 180 berapa tadi. Akhir daripada muka surat tu kita baca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad anni, tentang diriku,
fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah sebut bila mana hamba bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anni, tentang aku, maka Allah jawab bahawa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab ujibu da'wah, doa, permohonan, permintaan. Ad-da'i, orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa. Jadi nak sebut di situ bahawa Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba yang memohon kepada Allah. Kerana hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini sedar bahawa yang memberikan segala dalam kehidupan dia adalah Allah. Gapo-gapolah hak dia ada hari ni Allah yang beri. Kan benarlah yang kita makan pun Allah beri, yang kita minum pun Allah beri. Walaupun kita melihat melalui jalan-jalan tu, ya, wasilah jalan, kita bekerja dapat duit, ya tu jalan. Jalan kita dapat duit, yang beri itu Allah. Awal-awal kita kerja, kita dapat kerja, yang beri kerja tu Allah. Yang dapat kita meneruskan kerja ni, kalau kerja yang berat, kerja berat kita boleh buat kerja-kerja berat ni kerana Allah beri. Ya. Dan satu ketika tak boleh kerja tu. Kan? Kalau hak yang gusti tinju, masa yang muda boleh tinju. Kemudian bila tua kena Parkinson pula, tak boleh tinju dah. Nak tinju mana lagi kita tak boleh. Itu ujian lah. Dan di ketika muda dia gagah perkasa, sekali dia tumbuh KO, tumbukan KO macam tu kan. Bila tua boleh tumbuh lagi, tinju lagi tak boleh dah. Dia ada dia punya Allahumma salli ala Muhammad, masa zaman dia. Jadi semuanya Allah beri, dan satu ketika dan saat nanti Allah tarik balik habis. Apa yang ada pada kita pun sekalipun, ya, batang tubuh kita sekalipun, tenaga kita sekalipun, Allah beri, satu ketika dan saat nanti kita Allah tarik balik. Pastinya bila kita mati tak ada apalah yang bermanfaat kepada kita melainkan amal kita. Itu dah, melainkan amal soleh saja. Selainnya, lain daripada amal soleh tak ada beri manfaat. Yang memberi manfaat kepada si mati adalah amal soleh. Atau dia tak boleh beri manfaat. Anak pinak dia tak boleh beri manfaat, melainkanlah anak pinak dia ada anak-anak dia anak yang soleh. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, adalah bahagian dia. Harta dia, ya, melainkan ada yang dia infakkan fi sabilillah. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Walaupun dia mati tetap mengalir kepada si mati. Yang kata tiga kan, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya, ia tak boleh buat amal dah, habis dah, putus dah. Illa min thalath, melainkan tiga, sadaqatin jariyah, hak sedekah, atau dia sedekah jariah, maka yang kata yang sedekah jariah mengalir lagi. Kemudian ilmi yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ni kita baca kitab Sirrus Salikin, pengarang kita ni mendapat pahala yang berterusan. Kita mengaji kitab. Masya Allah, tabarakallah, ilmu yang disampaikan dimanfaatkan. Dan yang ketiga yang kita sebut tadi, anak pinak, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuk kedua orang tua dia. Baik, maka doa kita minta agar kita minta kepada Allah agar kita ni tergolong dalam golongan meminta kepada Allah. Maknanya sepatutnya hak mula-mula kita minta pertamanya adalah Allah. Minta dulu kepada Allah, barulah kita ikhtiar. Ya. Ikhtiar kena ikhtiar, tak boleh kita tak ada ikhtiar. Karena kita hidup ni untuk disuruh untuk ikhtiar. Ya, disebut ikhtiar, kena ikhtiar dalam kehidupan. Nak makan kena cari makan, kena kerja pun semua. Jangan pula kata tak perlulah ikhtiar kerana Allah beri belaka. Kan? Kalau Allah tak beri maka aku tak boleh makan, kalau Allah beri maka aku boleh makan, tak apa, tak payah kerja. Itu tak boleh pula, itu salah, pasal tak ada ikhtiar. Baik. Jadi kita minta di sini faj'alni mimman da'aka fastajabta lah. Ya Allah,
jadikan olehmu akan daku daripada orang yang minta akan dikau, maka engkau mustajabkan baginya. Fastajabtalah, jadikan aku orang yang minta kepadamu dan engkau istajabta, mustajabkan dia, memperkenankannya. Wa tawakkala alaik, dan daripada orang yang tawakal atasmu, fakaffaitah, maka engkau cukupkan akannya. Jadi maksud apa yang kita minta agar kita minta kepada Allah, kemudian kita minta agar Allah mustajabkan. Kalau sekiranya yang kita minta tidak mustajab, maksudnya kita tidak dapat seperti mana yang kita minta. Wa tawakkal, kita berserah. Dalam erti kata kita redha, pasrah. Kemudian fakaffaitah, maka engkau cukupkan akan dia. Maksud kita cukup, kita berasa cukup dengan apa yang kita dapat, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara doa yang diajarkan ketika sampai di Muzdalifah. Kerana dia khusus itu, Allahumma inna hadhihi Muzdalifah. Doa ujung dah tak jadi masalah nak berdoa. Ujung mana? Faj'alni mimman da'aka fastajabta la wa tawakkala alaik fakaffaita. Ujung ni nak doa masa mana pun tak apa. Lepas mayang. Ujung ni pasal umum. Awal tu sebagai kita katakan khusus bila mana kita sampai di Muzdalifah. Baik. Dan wajib ia bermalam di Muzdalifah. Apa wajib haji kan? Bermalam di Muzdalifah. Kalau tak bermalam, nak bayar tam. Dan wajib ia bermalam di Muzdalifah itu hingga masuk tengah malam, sampai ke tengah malam. Maka barang siapa keluar daripada Muzdalifah itu dahulu daripada tengah malam, maka lazim atasnya dam, maka kena bayar dam. Jadi malam 10 Zulhijjah tu bermalam di Muzdalifah lah. Ya, siangnya kita wukuf di padang Arafah, malamnya kita bermalam di Muzdalifah. Walaupun malam itu masih lagi masa wukuf, maksudnya masih ada lagi masa untuk wukuf. Ya, kerana wukuf gelincir matahari sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Tapi masa tu kalau ikut time frame, sepatutnya kita di mana? Adalah bermalam di Muzdalifah. Itu dia punya perjalanan tu. Makna kita kata masa ni boleh jadi siang, ia dah sampai. Dah sampai di Arafah siang tu. Malam baru sampai, malam 12 lah contoh baru sampai. Maksudnya masih sah haji dia lah. Masih sah pasal dia sempat wukuf di Arafah dalam masa dia tu terbit fajar, Allahumma salli gelincir matahari hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Baik. Kalau dia tidak bermalam di Muzdalifah, maka kena bayar dam, haji masih sah. Tapi kalau ia tidak wukuf di Arafah dalam masa, ia sapa-sapa Allahumma salli Muhammad wa iyyazubillah. Sapa-sapa kata 10 Zulhijjah tu siang tu. Sapa-sapa di Arafah pukul 10 pagi. 10 Zulhijjah. Maka tak boleh, tak soal haji dia. Rosak lah haji pasal tidak dapat wukuf dalam masa dia. Kemudian dan sunat dihidupkan malam itu dengan berbuat ibadat. Hak bermalam tu sunat dihidupkan malam. Malam tu maksudnya sepertiga malam melaksanakan ibadat lah. Dan sunat ia mengambil 7 buah batu, 7 biji anak batu, kerana melontar jamrah Aqabah. Ni apa wajib haji seterusnya, melontar jamrah Aqabah mula-mula tu. Dan besar batu pelontar itu, besar batu tu disebut tu sekira-kira hujung telunjuk. Hujung telunjuk ni kan, dari telunjuk ni hujung kecil lah, tak besar. Atau sekadar kacang pun, sekadar kacang tu. Dan makruh besar daripada itu. Kalau besar segenggam kau, atau besar sepenumbuk kau, makruh. Atau kecil daripada itu, kecil pun juga makruh. Mana sah cuma makruh je. Cuma janganlah besar kata tak apalah, makruh ya, ambil kuat sak numbuk. Balik-balik kena ada orang kan. Kalau besar jari telunjuk, hujung telunjuk ni gagah lagi. Baling-baling kena mana tu boleh gagah lagi lah. Maksudnya tidaklah cedera parah lah kalau besar penumbuk ni.
boleh kira kata cedera parah. Cedera juga pasal batu kena tu cedera lah. Baik. Okey, kemudian ambil yang tak besar mana dan juga tidak kecil mana. Hanya sekadar tadi hujung jari telunjuk sana. Mana satu ruah tu kan? Satu tu. Baik. Dan sunat membasuh akan batu pelontar tu. Sunat basuh dulu. Ambil cari 7 biji, basuh dulu. Dan sunat ia berhenti di Muzdalifah itu sehingga masuk waktu subuh. Mana sunat dia berhenti tu maksudnya bukan dia berjalan sedia tu sampai waktu subuh. Maksud berhenti ni maksudnya wukuf, duduk. Sunat dia malam di situ sehingga masuk subuh di Muzdalifah. Maka adalah ia sembahyang subuh pada awal waktu. Masuk waktu sembahyang subuh awal waktu. Maka adalah ia sembahyang pada waktu. Kemudian berjalan ia hingga sampai kepada Masy'aril Haram, iaitu bukit kecil pada akhir Muzdalifah. Maka sunat ia wukuf di situ. Wukuf ni duduk. Duduk di situ serta membanyakkan membaca zikir dan berdoa sehingga kabur-kabur. Maksudnya selepas daripada itulah subuh tadi. Dan dibaca maka masa duduk tadi ni bacaan ni dia ajar. Masa sampai di Masy'aril Haram duduk di situ. Allahumma bihaqqil Masy'aril Haram wal Baitil Haram wa Syahril Haram wa rukni wal maqam abligh ruha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minna at-tahiyyata wassalam wa adkhilna ma'ahu daras salam ya dzal jalali wal ikram. Artinya, wahai Tuhanku, Allahumma bihaqqil Masy'aril Haram, dengan berkat hak Masy'aril Haram ini, tempat tu. Wal Baitil Haram, dengan berkat hak Baitul Haram. Wa Syahril Haram, dengan hak bulan yang haram, bulan haram. Wa Rukni wal Maqam, dan dengan berkat rukun dan maqam. Abligh ruha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampaikan olehmu akan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami akan tahiyah dan salam. At-tahiyyata wassalam. Wa adkhilna ma'ahu daras salam, dan masukkan olehmu akan kami sertanya ke dalam syurga Darussalam ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Baik, maka ini doa yang diajarlah bacaan. Mari kata tak baca boleh tak? Boleh lah, pasal dia bukan wajib. Cuma bila dia siap satu tu, siap satu-satu ni ada doa lah. Kerana tempat yang mulia ni, kita pergi ni buat haji ni, buat ibadat haji ni atau umrah, maka kita pergi ke tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang Allahumma salli ala Muhammad mustajab doa. Jadi perbanyak doa lah. Kalau nak baca doa lain boleh tak? Boleh. Boleh. Nak baca doa lain, doa sendiri ke mana, tak ada masalah, boleh. Baik, cuma hak ni pasal doa tu ia ada khusus comel. Macam tadi, Allahumma inna hadhihi Muzdalifah, ya Allah inilah bumi Muzdalifah. Kalau hak ni pula Allahumma bihaqqi Masy'aril Haram, bila siapa di Masy'aril Haram, tempat Masy'aril Haram ni, Allahumma bihaqqi Masy'aril Haram. Mana kata ulama dulu susun comel. Nak letak ni gini, nak baca apa. Jadi nak ikut molek, ikut molek, tak ikut tak apa. Baik, pasal ulama susun ni kira comel. Kita tak ikut tak jadi masalah. Tapi kalau ikut tak ikut molek, begitu. Baik. Kalau nak baca doa lain ya tak ada jadi masalah. Kemudian maka ia berjalan ke Mina, maka lepas tu jalan ke Mina. Kemudian maka ia berjalan ke Mina dahulu daripada terbit matahari hingga sampai ia kepada satu tempat yang bernama Wadi Mahsar. Wadi Muhassar, lembah yang sial. Baik. Mana tadi sampai subuh. Kemudian berjalan dia sehingga Masy'aril Haram, duduk di situ sehingga terbit matahari. Syuruq lah. Maka lepas syuruq tu dia berjalan pula daripada terbit matahari. Maka selepas syuruq tu dia berjalan pula ke Mina. Baik. Maka sampai laluan tu sampai Wadi Muhassar, lembah yang sial. Maka sunat digerakkan kenderaannya serta dicepatkan. Kalau kata naik kenderaan kena cepat. Naik kuda tu kira kata
tarik bagi kuda tu laju. Tu. Supaya cepatlah pasal tepat atau molek. Atau ia lari-lari jika ia berjalan kaki. Kalau dia berjalan, lalu kot tu lari. Hingga diputuskannya akan lintang Wadi Muhassar itu. Berlari sehingga meninggalkan kawasan Wadi Muhassar itu. Dan sunat ia pada ketika berjalan itu terkadang mengucap talbiyah. Masa tu masih lagi mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan terkadang mengucap takbir hingga sampai kepada Jamratul Aqabah. Takbirlah. Sunat ni sama ada selang-selilah talbiyah dengan takbir. Ini takbir raya lah ni. Ini pagi raya ni. Maksud ni orang melaksanakan haji. Kalau kita orang Muslim Muhammad di tempat kita ni nak tunggu nak sembahyang raya lah. Kan? Kalau kata sembahyang raya pukul 9, terbit matahari tadi tu pukul 7.30. Dalam masa tu lah, sebelum daripada sembahyang raya ni. Takbir. Masa berjalan tadi diselang-seli dengan talbiyah dan juga takbir. Hingga sampai kepada Jamratul Aqabah. Maka melontar ia akan Jamratul Aqabah itu, kemudian daripada naik matahari segala. Naik matahari segala ni sekira-kira masa mayang raya tu. Naik matahari segala. Baik, lebih kurang sekira pukul 9.30 lah kalau masa kita ni. Dan kaifiat melontar jamrah itu bahawa berdiri ia menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Dan jika dihadapi Jamratul Aqabah itu secara harus, mana sama ada menghadap kiblat itu, sama ada berdiri berhadapan dengan Jamratul Aqabah. Kemudian maka melontar ia akan jamrah itu dengan 7 buah batu, 7 biji anak batu yang tadi. Dan sunat mengucap pada tiap-tiap melontar itu akan takbir. Sunat setiap melontar ni 7 kali baca takbir. Tak panjang, pendek. Itu sunat. Allahu Akbar. Takbir itu mula Allahu Akbar. Allahu Akbar ala ta'atir rahman wa irghamish syaitan. Allahumma tasdiqan bi kitabik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik. Artinya Allah itu Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar ala ta'atir rahman. Aku melontar ini atas mengerjakan taat akan Tuhan yang amat murah. Wa irghamish syaitan, dan menghinakan syaitan. Allahumma tasdiqan bi kitabik. Wahai Tuhanku, kerana membenarkan kitabmu, wattiba'an li sunnatik, dan mengikut bagi jalan nabimu. Mana sekali kita baca lontar. Baca lontar. 7 kali baca. Baru tanya pula, dah baca boleh ke? Boleh lah, sebab saya sunat. Kan? Atau ingat nak baca, nak tak baca, baca pun apa, lontar je lah. Kan? Aku lontar nak hina syaitan. Cukup dah? Boleh dah, cukup dah. Payah-payah Allahu Akbar, Allahu Akbar, lontar. Baik, maka apabila selesai ia daripada melontar itu, maka putulah ia daripada mengucap talbiyah. Ni talbiyah ni sampai masa ni je. Mana selesai daripada melontar Jamrah Aqabah ni 7 biji anak batu ni, maka putulah masa untuk melafazkan labbaik Allahumma labbaik talbiyah tu. Dan daripada takbir juga bersama dengan takbir. Labbaik Allahumma labbaik beserta dengan takbir raya tu. Putulah. Melainkan takbir yang kemudian daripada tiap-tiap sembahyang, dan dinamakan takbir itu takbir muqayyad. Ni ya. Takbir muqayyad kan, raya haji ni dia ada takbir muqayyad. Kalau raya puasa tak ada takbir muqayyad. Takbir yang diikat dia, mengikat dia dengan solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Hatta mari solat jenazah kita baca dulu kan. 4 solat. 4 takbir. Hatta mengiringi solat jenazah sekalipun. Mana kalau ada jenazah, kemudian sembahyang jenazah, lepas sembahyang jenazah tu boleh takbir. Boleh. Pasal sembahyang, mengikat dia dengan sembahyang. Cuma kita buat takbir muqayyad ni solat fardu lah. Solat fardu. Lepas solat fardu, takbir muqayyad ni membezakan dengan takbir mursal.
cara membeza dia. Dalam kita bila jadi imam, takbir muqayyad ni maksud mula mana? Maka iaitu dimulai daripada zuhur. Mula zuhur kan, zuhur 10 Zulhijjah tu. Zuhur, asar, maghrib, isyak tu. Baik. Maka takbir muqayyad ini jalan dia bagi orang jadi imam, salam-salam saja terus takbir. Kerana muqayyad dia tadi. Manakala takbir mursal, imam selepas daripada salam, mari dululah istighfar mana dulu. Hujung sekali baru mari takbir. Takbir mursal ni kan selepas daripada tergelam matahari, terbenam matahari malam raya. Sampai sebelum imam naik sembahyang raya. Takbir mursal nak takbir lama mana pun tak apa. Sahut-sahutan, sambung-sambung pun tak apa. Nak buat apa, Malaysian Book of Record, nak sambung-sambung lah. Kawan ni buat apa takbir betul sambung siapa lah. Imam Allahumma salli ala Muhammad, imam nak naik sembahyang sunat raya tu. Boleh tak ada masalah. Itu semua orang. Lepas tu sambung orang. Betul lah kita kata. Itu mursal tadi jadi masalah. Pasal dia sepanjang-panjang boleh. Muqayyad saja kerana mengiringi bersama dengan sembahyang. Jadi imam bila ia nak takbir muqayyad, ia lepas salam tu takbir Allahu akbar, Allahu akbar, tu pada salam. Baik. Maka iaitu mulai daripada zuhur hari nahar 10 Zulhijjah tu, yakni hari yang ke-10 pada bulan Zulhijjah itu, hingga kemudian daripada sembahyang asar pada akhir hari tasyrik, itu hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi mula zuhur 10 Zulhijjah, berakhir asar 13 Zulhijjah. Itu akhirlah. Baik. Okey, dan tiada sunat berhenti kerana membaca doa kemudian daripada melontar Jamratul Aqabah itu, tapi ia berdoa pada kediamannya jua. Tiada sunat berhentilah, duduk situ berdoa dah lah. Cuma berjalanlah, masih berjalan. Dan sifat takbir yang dibaca kemudian daripada tiap sembahyang itu, iaitu inilah takbir raya lah. Ni takbir raya. Jadi ini takbir muqayyad juga takbir mursal lah. Pak kita berlagu macam-macam kan, macam-macam lagu, ada lagu Sika lah, Hijaz lah, Nahawan lah, mari lagu. Tak ada masalah lah, boleh. Kalau tanpa lagu pun boleh juga. Lafaz terus je. Ni lafaz dia. Baik. Kita tak baca lafaz ni pasal kita dah baca selalu dah masuk raya. Dan sunat kemudian daripada melontar Jamratul Aqabah itu menyembelih akan hadiu binatang sembelihan, binatang korban. Jika ada sertanya hadiu atau menyembelih akan korban. Kalau ada yang sembelihan binatang sembelihan biasa, atau juga menyembelih akan korban. Dan sunat menyembelih itu dengan sendirinya. Dan sunat dibacanya pada ketika itu. Yang ini bacaan Nabi lah ketika mana sembelih binatang korban. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadha minka wa bika ilaika. Taqabbal minni kama taqabbalta min khalilika Ibrahim. Aku menyembelih dengan nama Allah, Allah Ta'ala yang maha besar. Wahai Tuhanku, ini daripadamu dan denganmu dan bagimu. Maka terima olehmu daripada aku seperti kau menerima daripada kekasihmu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini lafaz Nabi lah. Kita nak lafaz ni pun tak jadi masalah lah. Ini sunat sendiri. Sama lah di tempat kita pun. Orang yang menyertai korban tu sunat dia sendiri. Kalau dia berani dan dia ada kemahiran, kebolehan, dan dia berani, dan dia belajar lah. Tak boleh mari cucuk mari. Oh ya, aku nak melih pada sunat. Tu lembu ni. Ayam boleh gagah lagi lah. Tapi kalau dia ada pengalaman, dah ada apa semua, dengan pergi kursus sembelihan apa semua, maka tak apalah. Kalau dia berani, dia betul nak melih ni kena beranilah. Ada orang tak boleh nak sembelih pasal aku tak berani, takut. Tak boleh. Kalau dia kata musuh nak kambing lah, musuh nak mu korban ni, mu sendiri sembelih ni, kambing je pun. Aku tak berani, tak boleh orang sembelih.
Kita paksa juga dia, tak boleh juga, bahaya, mutar lagi tak butuh orang. Kan kambing tu lopak bangun. Sudah. Kan. Jadi tak apa, pasal dia sunat. Jadi orang yang menyertai korban, dia yakin, dia boleh, dia berani, dipersilakan. Boleh tafadhal. Tapi kalau dia tak berani, tak boleh, jangan paksa. Sikit lagi naya. Kambing tu lopak balik. Bangun balik. Tengok-tengok tak butuh lagi urat. Dia hak tak butuh urat ni pun hak orang pengalaman pun boleh jadi juga kan. Lagilah kalau kita tak ada pengalaman kan. Itu dia paling penting tadi, kena ada beranilah, berani. Kalau dia takut tak boleh. Baik. Dan yang terlebih afdal korban itu iaitu unta. Ni ikut kategori. Terlebih afdal unta saya besar. Cuma kita tak ada unta lah. Tapi di sana tu masa buat haji tu adalah unta. Tempat kita tak ada. Kita tak boleh nak dapat terlebih afdal. Melainkan kita mari unta. Tapi ada tempat yang sembelih unta. Dia mari mana tak tahu. Tapi adalah, tapi tak banyak lah unta ni. Kemudian maka lembu. Kemudian maka kambing biri-biri. Kemudian maka kambing betul. Kambing biri lebih dulu banding kambing betul. Kambing betul ni kambing Maka bersekutu 7 orang dalam satu unta. Kemudian maka bersekutu 7 orang dalam satu lembu itu. Nak sebut bagi unta, lembu, kebau sekali dengan dia tu adalah boleh ambil 7 bahagian gitu. Tapi kalau kambing jangan pula mari bersekutu 7 juga. Kambing ni mu tengok besar mana besar lembu. Contoh ada juga kan. Macam gitu kan, lembu dengan unta lah. Kalau kata kerana besar tadi tu, unta mesti banyak lagi pasal dia besar lagi. Kalau kata lembu sadar, lembu sadar besar lagi pada unta. Mau 12,000, 15,000 pun ada seekor. Besar, tinggi. Tetap juga 7. Sekutu 7 cukup. Walaupun mari 15,000